Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita untuk unit yang seterusnya, iaitu unit yang ke-6. Dan unit ini adalah unit yang terakhir untuk pembelajaran kita lah, untuk subjek pengajian Malaysia. So, saya harap anda boleh fokus, anda boleh tak apa boleh meneruskan lagi pengajian kita, insya-Allah. Lagi satu bab ini, unit topik yang ke-6, iaitu berkenaan dengan dasar-dasar kerajaan kita. Okey, so dasar-dasar ini merupakan antara intipati penting dalam sesebuah kerajaan, dalam menyelaras dan juga dalam membangunkan pelbagai bentuk ekonomi, kesejahteraan rakyat dan sebagainya lah. Okey, so dalam topik yang ke-6 ini ataupun dalam bab yang ke-6 ini, kita akan melihat kepada tiga dasar ataupun tiga dasar-dasar utama negara. Salah satunya dasar ekonomi, yang kedua dasar sosial dan yang ketiga adalah dasar politik. Kita tengok dalam dasar ekonomi, kita mempunyai beberapa dasar utama lah. Salah satunya dasar ekonomi baru, model ekonomi baru. Manakala dasar sosial pula mengandungi wawasan 2020, Plan Integriti Nasional dan Satu Malaysia. Manakala dasar politik pula, kita akan tengok beberapa pertubuhan-pertubuhan antarabangsa ataupun organisasi-organisasi antarabangsa, contohnya ASEAN, OIC, PBB. Ini merupakan antara pertubuhan-pertubuhan penting dalam menggerakkan pertubuhan ataupun dalam hubungan luar kita di dengan negara-negara lain. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok berkenaan dengan dasar ekonomi. Bila kita sebut dasar ekonomi ini, satu dasar yang cukup penting lah dalam menggerakkan, dalam memajukan ekonomi negara kita. Dasar ini akan sentiasa berubah-ubah mengikut zaman ataupun mengikut Perdana Menteri, mengikut peredaran masa. Ada ekonomi ataupun ada dasar-dasar itu yang sudah lama. Contohnya dasar ekonomi baru. Antara dasar yang telah lama diwujudkan oleh kerajaan dalam mengurang dan juga membasmi kemiskinan di dalam negara kita. Dan satu lagi dasar model baru ekonomi ataupun ABE, antara dasar baru yang telah diwujudkan pada tahun 2010, lebih kurang macam itulah. So hari ini pun ada dasar lagi baru. Ini antara dasar-dasar yang telah diwujudkan lah untuk memaju dan juga untuk membangunkan ekonomi negara kita. Okey, kita tengok yang pertama sekali, iaitu berkenaan dengan dasar ekonomi baru ataupun DEB ini. Kalau kita tengok, kalau dulu tahun 1990-an dan sebagainya, dasar ekonomi baru ini ataupun DEB cukup popular lah, ataupun cukup penting dalam kemajuan dan juga pembangunan negara kita. So bagaimanakah dasar ekonomi baru ini diwujudkan ataupun bagaimana boleh lahirnya dasar ekonomi baru ini? Ia adalah satu rintitan ataupun bagaimana satu peristiwa penting atau peristiwa hitam telah berlaku pada 13 Mei 1969, yang mana pada masa tersebut pergaduhan kaum, perbalahan kaum dan sebagainya, rusuhan kaum menyebabkan pertengkaran ataupun mewujudkan suasana yang cukup getir sekali pada masa tersebut. Perbalahan di antara kaum, jurang yang begitu besar di antara kaum, menyebabkan kerajaan perlu merangka ataupun kerajaan perlu membina satu dasar yang penting ataupun untuk membina ekonomi yang lebih baik, lebih baru, lebih saksama, lebih adil kepada semua rakyat di Malaysia kita lah. Lagi kita rakyat Malaysia ni, kita ketahui bahawa rakyat kita ni ada berbilang kaum, berbilang bangsa dan sebagainya. So kita kena bentuk satu ekonomi yang menyeluruh. Kita tak boleh melihat kepada sesuatu kaum saja ataupun kita tak boleh melihat hanya beberapa kaum sahaja ataupun satu kaum sahaja yang maju di dalam negara kita lah. So melihat kepada peristiwa 1969 itulah yang mencerminkan, memberi pengajaran yang cukup besar kepada negara. Kita perlu merombak ataupun kita perlu menilai kembali ekonomi kita bagi membina rakyat Malaysia yang bukan sahaja mampu mendapat pendapatan yang setimpal dengan pekerjaan,
setimbal dengan kemajuan kita dan sebagainya. Maka lahirlah dasar inilah yang telah diperkenalkan pada tahun 1970-an lagi lah. So dasar ini telah diwujudkan hampir 20 tahun ataupun telah dirangka pada tahun 1970-an sehingga tahun 1990. 20 tahun, begitu lama dasar ini diwujudkan ataupun dibangunkan untuk memastikan rakyat mendapat manfaat yang sewajarnya. So dasar ini, dasar ini mempunyai serampang dua mata. Yang pertama sekali adalah untuk mengurang dan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum di Malaysia, dan yang kedua adalah menyusun semula masyarakat kita. Itu merupakan objektif utama. Objektif utama kita. Kalau kita tengok serampang dua mata ni apa? Umpama kita menyelam minum air, macam itulah. Itu di samping kita membangun ekonomi, kita nak menyusun semula masyarakat supaya jurang di antara ekonomi orang Melayu, ekonomi orang Cina, ekonomi orang India ataupun ekonomi di Sabah Sarawak itu tidak terlalu jurang ataupun tidak terlalu jauh berbeza. Itu akan menyebabkan kalau jurang itu berbeza yang cukup tinggi kan di antara sesuatu itu akan menimbulkan rasa tidak puas hati, sering akan ditindas dan sebagainya. Itulah kerajaan membina dasar ekonomi baru inilah untuk mengurang dan juga untuk menyusun semula masyarakat kita. Kalau kita tengok dulu semasa zaman-zaman penjajahan contohnya ataupun pada zaman sebelum kemerdekaan kita tengok perpisahan yang cukup jelas di antara orang Melayu, orang Cina, orang India dan sebagainya. Ada wujudnya dasar pecah dan perintah, perbezaan yang jelas. Perbezaan itulah yang menyebabkan sehingga peristiwa 3 Mei tercetus. So dasar ekonomi baru ini kita wujudkan beberapa aspek utama, kan? Aspek membasmi kemiskinan kita akan tengok dari segi kemiskinan, dari segi membasmi usaha ataupun faktor yang menyumbang kepada kemiskinan di negara kita lah. Kalau awak tengok di skrin itu, kamu boleh tengok ada 6 punca utama kemiskinan di Malaysia inilah. Salah satunya bencana alam, ada kemelesetan ekonomi dunia, saiz isi rumah yang terlalu besar, pergantungan kepada orang tengah, ia selalu mengeksploitasi kekurangan input dan meningkatkan pengeluaran, corak pertanian jenisnya dan juga faktor-faktor lain. Itu merupakan faktor-faktor utama yang menjadi kemiskinan negara kita itu kekal ataupun menjadi sentiasa akan ada lah di mana-mana negara sekalipun, negara maju dan sebagainya. Cuma kita nak mengurangkan ataupun bagaimana kita nak melihat faktor-faktor ini dapat dikurangkan lah dari segi ekonomi kita dan sebagainya. Okey. Selain pada usaha itu juga kita akan tengok bagaimana usaha ini untuk membasmi kemiskinan. So salah satunya adalah mewujudkan peluang pekerjaan kita. So kerajaan akan memastikan banyak kilang, contohnya banyak tempat-tempat pekerjaan akan dibina dan sebagainya. Kita tarik pelaburan luar datang ke Malaysia. Seterusnya dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang begitu besar sekali lah kepada rakyat Malaysia. Yang kedua adalah menambahkan daya pengeluaran dan juga pendapatan. So kita akan bantu mereka bagaimana kita nak menambah dan juga meningkatkan lagi pendapatan kita. So kalau kita boleh kita pakaikan ataupun kita pelbagaikan teknologi kita, kaedah kita, pemasaran kita dan sebagainya, kita gunakan cara-cara yang sesuai pada zaman sekarang untuk meningkatkan lagi pengeluaran dan juga pendapatan. Yang ketiga adalah memberi peluang kepada orang yang bekerja sektor rendah itu daripada pindah ke sektor yang lebih lumayan. Kita membantu mereka khususnya daripada sektor-sektor yang kurang maju kepada berpindah ke sektor yang lebih lumayan. So kita bantulah mereka bagaimana kita nak meningkatkan lagi dia punya pengeluaran mereka. Kalau kita tengok mungkin pertanian sebelum ni agak kurang. Kita tanam dalam skala yang lebih kecil, lebih lebih kecil dan sebagainya. So kita ubah kepada sektor yang lebih besar. Kita bantu dari segi pelbagai kaedah lah, mungkin dari segi teknologi dan sebagainya. Dan keempat adalah mengurangkan jurang pendapatan antara kaum dan juga antara kawasan dan luar bandar. Ini merupakan antara penting juga ataupun antara faktor yang menjadi penentu juga kepada kemajuan negara. So kita tak boleh melihat kepada sesuatu bandar saja.
kita contohnya kita tengok di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Pulau Pinang dan sebagainya, kita tumpu di kawasan tersebut itu. So kita tak boleh macam tu. So kita kena ubah juga sistem kita ataupun kaedah kita kena majukan kepada semua negara ataupun semua kawasan, termasuklah di kampung ataupun di desa. Yang kelima adalah memodernkan kehidupan di luar bandar. Yang keenam, mewujudkan kumpulan perusahaan perdagangan mitra dan juga mengadakan suasana pekerjaan yang menggabungkan pelbagai kaum dan sebagainya lah. Okey. Itu merupakan antara usaha-usaha kita dalam membasmi kemiskinan. So ini adalah aspek-aspek penyusunan semula masyarakat kita. So bagaimana kita nak menyusun kembali masyarakat. Macam tadi kita dah tengok aspek kemiskinan. Ini aspek yang kedua kita tekankan dalam dasar ekonomi baru adalah kita melihat kepada beberapa faktor. Kita tengok tadi faktor perpecahan, kerana kita mengamalkan dasar pecah dan perintah pada zaman British, dan menyebabkan kita sukar untuk mengagihkan kekayaan kita, ekonomi kita dan sebagainya kepada semua kaum lah. Itu dasar yang tidak adil kepada semua kaum. So kita nak bezakan ataupun kita nak hapuskan dasar pecah dan perintah ini ataupun pengambalan dasar yang terdahulu yang memberi kesan kepada ekonomi negara pada masa tersebut, maka kita perlu menyusun ataupun kita perlu meninggikan cara kita untuk menyusun semula masyarakat kita. So bagaimana kita nak menyusun ataupun kita nak mengembalikan susunan itu dengan cara yang adil, sama kepada semua orang. So salah satunya kita meningkatkan daya pengeluaran dan juga taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar melalui proses memodernkan kawasan luar bandar. Itu merupakan antara faktor yang pertama lah. Macam tadi lah, kita kena fokus juga kepada kawasan-kawasan luar bandar ini. Kita jangan biarkan kita anak tirikan kawasan bandar. Kalau kawasan bandar ini kita ada kilang ataupun kita ada perusahaan dan sebagainya, di kampung juga kita boleh modernkan ataupun kita boleh wujudkan pelbagai perusahaan ataupun kemajuan-kemajuan yang ada. Kalau dulu kita tak ada internet, kita tak ada wifi dan sebagainya, hari ini kita di kampung pun dah ada wifi ataupun kita ada kemudahan-kemudahan yang sesuai untuk memodernkan lagi kawasan luar bandar. Yang kedua adalah membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di bawah Bumiputera kita. Ini kita tengok memang kita dah wujudkan ataupun ini merupakan salah satu peranan yang dimainkan oleh Majlis Amanah Rakyat MARA lah. Yang mana MARA telah merupakan telah orang kata sekian lama visi dia, matlamat dia adalah memastikan masyarakat kita ni berjaya dalam perdagangan ataupun perindustrian di kalangan Bumiputera kita. Yang ketiga adalah menambah hak milik rakyat, terutamanya Bumiputera dalam pemilikan modal produktif negara. Dan keempat adalah menyusun semula corak tenaga mengikut sektor dan jenis pekerjaan secara berperingkat. Itu merupakan usaha kita membangunkan ataupun untuk melihat kepada pembangunan masyarakat kita. Dan pencapaian dalam menyusun masyarakat kita tengok contohnya peningkatan dalam pendapatan dan menyusun kadar kemiskinan mengikut kaum, menyusun semula corak guna tenaga, menyusun semula hak milik dalam sektor syarikat. So kita dah lihat perkembangan itu. Kita tengok orang Melayu, orang Bumiputera kita dan sebagainya dah dapat sikit sebanyak menandingi kehebatan orang bukan Melayu lah. Ramai dah cuba mula mencuburi dalam bidang perniagaan, mula meningkatkan lagi pendapatan dia, usaha dia dalam perniagaan dan sebagainya. Okey, kita tengok model ataupun kita akan tengok kepada dasar yang kedua dalam dasar ekonomi, iaitu model baru ekonomi ataupun MEB inilah. So kalau dasar ekonomi baru ini satu dasar ekonomi yang kita bincangkan tadi merupakan dasar yang pada tahun 1970-an sehingga tahun 1990-an. Manakala model baru ekonomi pula telah dijalankan ataupun telah diumumkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pada 30 Mac 2010. Kita tengok dah hampir 10 tahun yang lepas lah model baru ekonomi ini telah dibangunkan. So model baru ekonomi ini satu bentuk
berteraskan kepada peningkatan produktiviti pekerja, seterusnya meningkatkan pendapatan mereka. Itu merupakan penerusan daripada model-model sebelum ni lah, membasmi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, produktiviti dan sebagainya. So model baru ekonomi juga satu penerusan ataupun satu kesinambungan daripada dasar-dasar sebelum ni. Contoh model baru ekonomi, contohnya dasar ekonomi baru, tetapi ini adalah bentuk versi yang lebih baik mengikut peredaran semasa kita lah. So dalam model baru ekonomi ini kita tengok kepada dua fasa. Satu fasa yang pertama bermula tahun pada 30 Mac 2010 dan fasa yang kedua selepas pembentangan RMK 10. Kita tengok RMK ni apa dia? RMK ini adalah satu rancangan Malaysia. RMK, rancangan Malaysia yang ke-10. Sebab kita Malaysia ni ada beberapa ataupun bermacam-macam rancangan Malaysia daripada yang pertama sampailah ke-10 dan hari ni dah hampir ke-12 lah RMK kita. So dalam MAB ni ataupun dalam model baru ekonomi ini kita ada 8 inisiatif. Salah satunya menyuburkan kembali sektor swasta, membangunkan tenaga kerja berkualiti, mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing, memperkukuhkan sektor awam, melaksanakan tindakan alternatif yang telus mesra pasaran, membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan, meningkatkan sumber pertumbuhan, memastikan pertumbuhan yang mapan ataupun mapan ni lebih tepatnya kuatlah, kukuh dan sebagainya. Dan kesan ni kita tengok dalam pelaksanaan model baru ekonomi ni, kita boleh tengok model pertumbuhan lepas menjana dekat pencapaian kecemerlangan, membolehkan Malaysia menyediakan kemudahan kesihatan dan juga pendidikan untuk rakyatnya, membina infrastruktur yang bertaraf dunia dan juga pengeksport utama di peringkat global, dan rakyat lebih kaya dan lebih berpelajaran berbanding generasi yang terdahulu. Itu kita boleh tengok kesan akibat daripada ataupun hasil daripada perkembangan model baru ekonomi inilah. So kita setiap tahun kita nak meningkatkan kita punya ekonomi, kita meningkatkan prasarana kita dari segi kesihatan dan sebagainya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan akhirnya akan memberi kesan kepada pendapatan tahunan rakyat lah. Kalau dulu kita gaji kita hanya 500, tapi hari ni gaji kita dah hampir 1,200 untuk minimum lah. So kalau hari ni kita kena up sikit ikut perkembangan dan kita tak boleh ikut perkembangan yang terdahulu. So gaji kita pun akan seiring dengan perkembangan dunia. Kalau mungkin 10 tahun lagi kita akan up sehingga 2,000, kan? Akan meningkat lagi saban tahun berdasarkan perkembangan ekonomi kita. Okey, seterusnya kita tengok kepada dasar-dasar sosial. So dasar-dasar sosial ni ada 3 lah yang telah diwujudkan oleh kerajaan. Yang pertama sekali dasar wawasan 2020, plan integriti dan juga Satu Malaysia. Saya rasa dasar-dasar wawasan 20, Satu Malaysia antara dasar yang cukup popular lah dulu dan kini dan selama lah. Okey, so wawasan 2020 ini telah diwujudkan atau telah dibentangkan oleh bekas Perdana Menteri kita yang keempat, iaitu pada tahun 1991, yang mana matlamat penubuhan ataupun matlamat wujudkan wawasan 2020 ini adalah menjadi sebuah negara yang maju pada tahun 2020. Maju dari segi apa? Maju dari segi ekonomi, dari segi politik, sosial, kerohanian, kejiwaan dan juga kebudayaan. So maknanya semua aspek-aspek ini kita nak maju dalam wawasan 2020. Maknanya tahun 2020 kita dah lebih atau kita dah melangkau ke tahun 2021 pada hari ini. So maknanya kita dah hampir berjaya melaksanakan ekonomi kita, politik kita, sosial kita, kerohanian kita, kejiwaan kita dan juga kebudayaan kita. Kita nak maju dari segi segala aspek, bukan saja dari segi aspek ekonomi, dari segi infrastruktur kita, tetapi dari segi kerohanian ataupun kejiwaan kita ataupun dalam budaya-budaya kita. So kita tak mahu maju dari segi ekonomi, tapi dari segi kerohanian kita, dari segi keagamaan kita, jiwa kita meronta ataupun dari segi kebudayaan kita tinggalkan. Okay? So ini ada 4 objektif utama dalam wawasan 2020. Salah satunya macam tadi, itu membentuk sebuah negara yang maju ataupun meliputi nilai-nilai moral. Malaysia berjaya menjadi sebuah negara benar maju, bersatu, progresif dan juga mampu berdikari. Dan yang keempat adalah melahirkan masyarakat yang bertoleransi, berdaya saing, berdaya tahan, dinamik dan juga demokratik. So ini adalah aspek yang penting. Kalau kita sebut wawasan 2020 ni, kita akan selalu dengar tentang 9 cabaran utama dalam melaksanakan wawasan 2020 ini.
So ada 9 cabaran yang perlu kita tempuhi ataupun kita perlu redah dululah. Umpama kita nak berenang ataupun kita nak sampai ke suatu tempat tu, kita kena ada usaha lah. Kita nak pergi ke pulau, so kita kena berenang ataupun kita kena redah untuk mencapai apa yang kita impikan. Okey. So salah satu cabaran yang telah digariskan dalam Wawasan 2020 adalah membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Yang kedua adalah membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Yang ketiga, memupuk dan juga membina masyarakat demokratik yang matang. Yang keempat adalah mewujudkan masyarakat yang bermoral dan juga beretika. Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan juga bertoleransi. Dan yang keenam adalah membina masyarakat yang maju dan saintifik. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat dan budaya penyayang. Yang ke-8, menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Dan yang ke-9 adalah memupuk dan juga membina masyarakat yang makmur. Ini antara 9 cabaran utama yang kita nak hadapi lah. Okey. So kita tengok kepada Plan Integrity Nasional ataupun PIN. Kalau PIN ini satu Plan Integrity Nasional, satu dasar berkenaan dengan sosial, yang mana dasar ini telah dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri kita juga, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 23 April 2004, yang mana bertujuan untuk membentuk satu gerakan nasional yang terancang, yang sistematik, yang bersepadu dan berterusan ke arah pembangunan sebuah negara yang berteraskan nilai-nilai murni dan juga berintegriti tinggi. Bila sebut tentang integriti ini, kita tak boleh lari tentang amanah, tentang kejujuran, tentang amanah yang kita diberikan itu kita kena jujur kepada diri kita sendirilah. Okey. So yang objektif dia, apa objektif plan ini adalah memberi hala tuju serta bimbingan kepada pelbagai sektor supaya dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu, berharmoni, berintegriti, bermoral dan juga beretika. Yang kedua adalah meningkatkan kesedaran, komitmen dan juga kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya integriti menjadi budaya masyarakat dan juga diamalkan dalam semua bidang. Yang ketiga, menggalakkan semangat tanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan juga bergerak cergas menegakkan integriti, menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat hidup anggota masyarakat. Yang kelima adalah meningkatkan daya saing dan juga daya tahan Malaysia dalam usaha menepani ataupun menangani cabaran abad yang ke-21, khususnya cabaran globalisasi dengan lebih berkesan. Ini merupakan antara objektif-objektif utama lah. So secara rangkumannya kita boleh tengok bahawa negara kita ni, kita nak membina satu masyarakat yang bernilai tinggi ataupun untuk melahirkan masyarakat yang betul-betul mempunyai nilai murni, nilai sosial, nilai integriti, amanah dan sebagainya, khususnya dalam masyarakat kita yang berdapani dengan cabaran-cabaran yang cukup besar pada hari ini, khususnya rasuah, penyelewengan dan sebagainya ataupun penyalahgunaan kuasa. So PIN ini adalah tanggungjawab kita, adalah satu plan atau satu dasar yang diwujudkan untuk membina masyarakat yang sedar ataupun tahu tentang nilai-nilai integriti itu, kejujuran dalam setiap tindakan kita lah, khususnya dalam masyarakat kita, dalam sektor kerajaan, sektor korporat dan sebagainya, dan akhirnya akan melahirkan masyarakat yang orang dikatakan sebagai berjiwa tinggi ataupun berintegriti tinggi. So dalam PIN ni kita akan ada tengok beberapa plan ataupun beberapa sasaran tempoh dia. Contohnya sasaran 5 tahun pertama bermula tahun 2004 sehingga tahun 2000 yang ke-8. So tempoh 5 tahun ini kita akan tengok apakah sasaran kita nak, adakah berjaya ataupun tidak. Iaitu pertama sekali mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan ataupun salah guna kuasa secara berkesan. Yang kedua adalah meningkatkan kecakapan dalam sistem penyampaian kesihatan awam dan mengatasi karenah birokrasi, meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan, memantapkan institusi, keluarga dan komuniti, meningkatkan kualiti hidup dan juga kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan antara sasaran kita nak lahirkan pada tahun 2004 sehingga tahun 2008. Kita tengok rasuah contohnya, satu gejala yang cukup dibenci lah. Kita tak mahu terbabit secara langsung dalam gejala rasuah, penyelewengan, kalau kita seleweng situ seleweng sini, salah guna kuasa yang kita ada, pelbagai jabatan-jabatan besar gunakan kuasa untuk kepentingan diri dan sebagainya.
So ini kita tak mahu berlaku dalam sebuah negara yang benar-benar maju ataupun sebuah negara yang kita nak pada tahun 2020 kan. So kecakapan kita, penyampaian perkhidmatan awam kita, ini merupakan antara faktor utama kita nak menyampaikan susun kepada sektor-sektor kerajaan yang di pejabat-pejabat kerajaan yang berkhidmat untuk rakyat. Contohnya kalau JPJ, pihak polis dan sebagainya. So apabila sampainya aduan ataupun perkhidmatan, so kita kena telus ataupun kita tak boleh berdolak dalih lah. So kita kena sampaikan ataupun kita memastikan penyampaian itu benar-benar kepada rakyat kita lah. Okay, so strategi kita bagaimana kita nak memastikan plan integriti ini berjalan dengan lancar adalah menerapkan nilai-nilai murni di kalangan anggota perkhidmatan awam dan juga rakyat. Okay, yang kedua, memantapkan lagi proses kerja dan juga untuk menggunakan lagi peluang untuk rasuah ataupun penyelewengan yang berlaku. Okey, dasar yang seterusnya kita tengok dasar Satu Malaysia. Satu dasar yang cukup popular lah pada zaman ataupun semasa pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita yang ke-6. Yang mana dasar ini telah dilancarkan ataupun telah diperkenalkan pada tahun 2009. So apa matlamat utama dasar ini Satu Malaysia adalah satu gagasan yang memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia, berkonsepkan satu prinsip iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Okey, so apa matlamat utama, asas utama dalam Satu Malaysia ini adalah perpaduan ialah satu prasyarat dalam usaha merealisasikan aspirasi negara iaitu mencapai status negara maju pada tahun 2020. Ini merupakan kunci utama lah atau prasyarat ataupun merupakan keyword kepada negara maju kita. Kalau kita nak maju, kita nak pastikan negara kita tahun kita 2020 yang tahun lepas lah. Okey, kita maju, keyword dia adalah perpaduan. So, melalui Satu Malaysia ialah satu penerusan agenda untuk membina negara kita, negara bangsa kita. Okay. Perpaduan sememangnya telah membentuk teras utama dalam tuju negara menuju kecemerlangan bermula sejak kemerdekaan dicapai. Okey, so untuk mencapai kemajuan bagi negara, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu dan perkara ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum yang membawa kepada perpaduan yang utuh. So apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar. Itu merupakan antara faktor utama lah mengapa Satu Malaysia ini diwujudkan. Kerana dia melihat kepada perpaduan ataupun melihat dalam pembinaan negara bangsa ini perlu diutamakan terlebih dahulu. Bahawa kita boleh mencapai apa saja kemajuan kita dari segi bentuk, dari segi ekonomi kita, dari segi kemajuan politik kita dan sebagainya. So apabila perpaduan kita mantap, apabila perpaduan kita utuh, maka segala serbi kehidupan ataupun pembangunan negara akan berjalan dengan lebih baik, insya-Allah. So dalam aspek Satu Malaysia ini punya dua aspek utama. Salah satu aspek yang ditekankan dalam aspek Satu Malaysia ini adalah penerapan ataupun menerapkan teras-teras perpaduan sebagai budaya dan juga amalan semua rakyat Malaysia. Dan aspek yang kedua adalah perlunya nilai-nilai aspirasi dalam konsep Satu Malaysia. So dalam dasar politik pula kita akan tengok. So dalam politik kita akan tengok beberapa pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang mana Malaysia terbabit secara langsung ataupun yang menganggotai lah dalam pertubuhan-pertubuhan antarabangsa ini. Contohnya Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASEAN, Pertubuhan Persidangan Islam OIC dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. So, kita tengok pertama sekali berkenaan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ini. Bagaimana telah diwujudkan ataupun melibatkan Asia Tenggara ni. Contohnya kalau tengok dalam peta ni ataupun dalam slide ini, kalau kita tengok contohnya negara-negara yang terbabit secara langsung dalam Asia ini, contohnya Filipina, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia sendiri, Singapura, Indonesia, Cambodia, Thailand dan juga Myanmar. Yang mana ASEAN ini telah ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 melalui satu deklarasi, iaitu Deklarasi Bangkok. Dan ASEAN ini diwujudkan bertujuan untuk memperbaiki
kerjasama dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, pendidikan dan sebagainya, teknologi, pentadbiran, dan diharapkan dapat mewujudkan satu keamanan dan kestabilan serantau. Selain itu juga penyertaan Malaysia merupakan satu keutamaan dalam menentukan arah tuju dasar luar negara kita dan mementingkan kepada pengukuhan ASEAN itu sendiri. So dalam kita tengok ada bermacam-macam objektif di dalam penumbuhan ASEAN inilah. Salah satu kita tengok objektif utama adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kemajuan sosial dan juga pembangunan kebudayaan serantau. Yang kedua, mengekalkan keamanan dan juga kestabilan kawasan serantau dengan menghormati dan mematuhi peraturan, undang-undang dan juga keadilan negara-negara serantau serta mematuhi prinsip-prinsip pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Yang ketiga, memupuk kerjasama yang aktif dan mengembangkan kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknikal, saintifik dan juga pentadbiran. So apa lagi? Meningkatkan bidang pengajian, pendidikan yang lebih maju di Asia Tenggara dan juga mengekalkan kerjasama yang erat dan juga berfaedah menerusi pertubuhan serantau serta pertubuhan antarabangsa yang telah wujud dan mempunyai matlamat yang samalah. So kita boleh melihat kepada perkembangan ini ataupun objektif ini bahawa apa yang kita nak adalah untuk meningkatkan perkembangan kita ataupun ekonomi kita, kemajuan kita. Kita akan bekerjasama dalam pelbagai aspek, contohnya dari segi teknikal, sains, dari segi pentadbiran kita dapat memajukan ataupun kita dapat membantu negara-negara yang kurang maju kan. Contohnya Cambodia, contohnya apa lagi? Myanmar dan sebagainya. So kita akan bantu sesama mereka bagaimana kita nak meningkatkan lagi kerjasama di antara negara-negara ASEAN inilah. So dalam prinsip utama ASEAN ataupun ada beberapa prinsip yang telah ditekankan dalam ASEAN ini, salah satunya hormat terhadap kemerdekaan, ketuanan, kesamaan, integriti dan juga identiti nasional semua negara. Yang kedua adalah hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan luar, penyelesaian perbezaan ataupun perdebatan dengan aman, menolak penggunaan ketenteraan, kerjasama efektif antara anggota dan sebagainya. Ini merupakan antara faktor-faktor ataupun yang menyumbang kepada perkembangan kita ataupun prinsip-prinsip utama dalam ASEAN. So ini adalah beberapa kerjasama dalam ASEAN. Kita tengok contoh dari segi politik, keselamatan, dari segi ekonomi, dari segi bidang-bidang sosial. Kau boleh tengok sendirilah dalam ni bermacam-macam kerjasama yang telah diwujudkan dalam ASEAN inilah. Dari segi ekonomi contohnya projek industri ASEAN, skim pelengkap industri. Manakala dari bidang politik kita ada kerjasama ataupun dalam ini iaitu zon aman, bebas dan berkecuali ataupun ZOFAN, forum serantau ASEAN dan berbagai-bagai lagi lah. Ini merupakan sebahagian daripada kerjasama-kerjasama yang telah diwujudkan dalam negara-negara ASEAN. Contohnya dalam bidang sosial dengan pesta filem dan juga pesta lagu ASEAN. Ini merupakan antara faktor-faktor ataupun yang merupakan kerjasama-kerjasama yang diwujudkan di dalam ASEAN itu. Manakala OIC pula, ini bermacam-macam lagi lah. Makin banyak pula tadi kita tengok ASEAN sahaja. Ini kita tengok Malaysia juga terbabit secara langsung dalam OIC. Lagi ramai lah khusus negara-negara Islam. Manakala ditubuhkan pada tahun 25 September 1969 di Rabat, Morocco. Dan ibu pejabatnya terletak di Jeddah, Arab Saudi. Dan Malaysia turut menanggotai OIC. Dan Tunku Abdul Rahman merupakan Sultan Agung yang pertama. Ini merupakan antara sedikit sebanyak sejarah ataupun latar belakang bagaimana Malaysia pernah menganggotai OIC ini sendirilah. Bermacam-macam negara, kita tengok negara-negara yang terbabit secara langsung dalam pertubuhan persidangan Islam ini, seperti Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Pakistan, Palestin, semua negara-negara Islam lah. So apa objektif utama dalam OIC ini? Tujuan utama penubuhan OIC ialah untuk mewujudkan satu kerjasama antara negara-negara anggota ke arah memupuk perpaduan Islam di dunia, mengeratkan perpaduan dan juga kerjasama di kalangan negara anggota khususnya dalam bidang ekonomi, sains, sosial dan juga kebudayaan, memperkukuhkan kerjasama bagi memelihara kehormatan, kemerdekaan dan juga hak bangsa, menyelesaikan masalah pertelingkahan yang melibatkan negara Islam, menghapuskan sebarang
penindasan dan juga penjajahan bagi mewujudkan keamanan sejagat dan sebagainya. Ini merupakan objektif utama lah. Faktor utama atau tujuan utama kita nak menggerakkan perpaduan dan juga kerjasama di kalangan anggota dan negara ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sains, sosial dan sebagainya. So apa yang kita lakukan? Contohnya dari segi program, kita ada tabung perpaduan Islam, kita ada pengajian sejarah tamadun Islam dan juga bahasa Arab, menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa di Indonesia, menubuhkan Universiti Islam di Nigeria, mengadakan simposium ataupun seminar antarabangsa. Okey. Dan strategi-strategi yang kita telah lakukan seperti pembiayaan pelajaran, kebajikan, penerbitan dan sukan, pembinaan bangunan, membekalkan bahan-bahan bacaan dan juga alat pendidikan dan sebagainya lah. Ini merupakan antara program-program ataupun strategi-strategi dalam membangun ataupun dalam meningkatkan kita punya pertubuhan dalam OIC. Ini merupakan antara peranan Malaysia dalam penubuhan OIC ini sendirilah. So salah satu yang dimainkan oleh Malaysia adalah Malaysia telah memainkan peranan aktif dalam usaha perantaraan bagi menyelesaikan konflik di antara Iran dan juga Iraq. Malaysia memberikan sokongan kuat kepada perjuangan rakyat Palestin dan pertubuhan pembebasan Palestin ataupun PLO. Malaysia juga menyokong perjuangan Mujahidin Afghanistan terhadap rejim Kabul yang dibantu oleh tentera Rusia sejak tahun 1979, penubuhan Universiti Islam Antarabangsa UAE di Selangor, mengutuk dan juga menghapuskan etnik Islam di Bosnia dan Herzegovina, dan juga menganjurkan musabaqah Al-Quran pada tiap-tiap tahun ataupun tilawah Al-Quran lah. Kita tengok tiap tahun kan ada tilawah antarabangsa kan. Itu merupakan antara peranan yang dimainkan oleh Malaysia. Dan mengadakan program Nida UI Islam untuk berdakwah Islam ke seluruh dunia dan juga memberi bantuan keuangan dan kemanusiaan kepada mangsa gempa bumi di Turki dan juga mangsa peperangan di Chechnya. Okey, dan antara yang terakhir sekali adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ataupun UN. So UN ini telah ditubuhkan pada tahun 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika Syarikat, dan bilangan anggota PBB bertambah kepada 191 buah negara. Dan ketua PBB ialah Setiausaha Agong ataupun Setiausaha yang pertama ialah Trygve daripada Norway. Dan keputusan Perhimpunan Agung mengenai perkara yang mustahak dibuat berdasarkan ataupun berasaskan kepada sokongan 2/3 daripada ahli-ahli yang hadir. Dan Persekutuan Tanah Melayu menyertai PBB pada tahun 1957 dan meneruskan selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Ini merupakan sikit sebanyak mengenai sejarah penubuhan PBB dan secara langsung bagaimana Malaysia ini terlibat secara langsung dalam PBB ini sendirilah. Dan Malaysia sendiri pernah ada wakil, contohnya Tan Sri Razali Ismail ataupun pengurusi tetap di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. So dalam PBB ni kita tengok ada beberapa badan utama. Salah satunya Majlis Perhimpunan Agung, ada Majlis Keselamatan, ada Majlis Amanah, ada Majlis Ekonomi dan juga Sosial, Mahkamah Pengadilan Antarabangsa dan juga Sekretariat. Manakala matlamat utama PBB ini adalah pertama sekali dia adalah untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan dunia. Dan yang kedua adalah menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam bidang-bidang ekonomi, sosial dan juga kebudayaan. Dan yang ketiga adalah melindungi hak-hak asasi manusia tanpa mengira kaum ataupun jantina ataupun agama. Dan program yang telah dianjurkan oleh PBB ini adalah contohnya Majlis Perhimpunan Agung, keselamatan bagi menentukan dan memutuskan isu-isu keselamatan melalui kuasa veto, Majlis Ekonomi dan juga Sosial PBB bagi meningkatkan taraf hidup dan juga Pertubuhan Palang Merah Antarabangsa. Ini merupakan antara agensi ataupun program-program yang telah dirancana ataupun yang telah dibuat dalam PBB lah. Kita sebut PBB ni biasanya tentera lah, tentera pengaman yang membantu negara-negara bergolak. Macam Malaysia pernah terbabit secara langsung dalam misi-misi pengaman di beberapa negara dalam memastikan keamanan juga kerjasama antara bangsa. Okey, so habislah kita punya nilai sampai ke peringkat yang terakhir sekali, iaitu kesimpulan. So mana kita ni pelbagai dasar yang diperkenalkan oleh pemimpin kita bagi memastikan negara kita ni maju dan aman. Itu merupakan antara
faktor utama mengapa dasar-dasar ini. Kalau kita tengok daripada dasar ekonomi, dasar politik kita, dasar sosial kita, lain tak bukan adalah untuk kesejahteraan rakyat kita lah, dan juga untuk memastikan survival negara kita ni terus baik. Ataupun kita terus dapat menghargai lah apa yang kita ada pada hari ini. Contohnya ekonomi, kita nak menunjukkan satu dasar yang baik untuk pembangunan kepada negara dan juga rakyat, dasar sosial untuk kesejahteraan dan juga jiwa rakyat dan sebagainya, bersama dengan dasar politik ataupun dasar hubungan luar kita untuk memperkukuhkan lagi hubungan-hubungan kita dengan pemimpin dan juga negara-negara lain di dunia. Okey, untuk itu saya rasa sekian saja untuk topik yang ke-6 ini, iaitu dasar negara. Saya harap anda boleh memahami, dan juga jika tidak faham dan sebagainya, kurang keliru dan sebagainya, so kamu boleh menghubungi atau kamu boleh mendapatkan pandangan dan juga pertanyaan kepada pengajar masing-masing. Dengan itu saya mengucapkan selamat berjaya dan dapat menjawab peperiksaan ujian akhir nanti dengan baik, insya-Allah. Dengan itu saya akhiri dengan tasbih kifah dan surah wal as. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.